Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Nurmala sebagai pimpinan majlis pada malam ini. Al-Fadil Datuk Awang yang baru saja menyampaikan ceramahnya, Saudara Bazli, sahabat saya daripada Negeri Sembilan, seorang banker, okay. Dan juga sahabat-sahabat daripada Terengganu. Kita ada yang kat sini, Negeri Sembilan, okey, dan Ketua UDM di sini, dan semua pimpinan-pimpinan dan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Jadi alhamdulillah, sebagaimana permintaan daripada pimpinan majlis untuk memperkenalkan diri, yang mungkin kebanyakan daripada tuan-tuan dan puan-puan dah pun kenal sedikit sebanyak. Saya Dr. Muhammad Mazri bin Yahya, berasal dari Johor, belajar di Johor, bekerja di Johor sekarang ini, dan alhamdulillah telah diberikan taklifan, ya, satu amanah daripada pimpinan parti untuk bertanding di Simpang Jeram ini. Jadi pada tahun 2018, ya, 2018 PRU yang ke-14, saya juga telah diberikan amanah tersebut untuk bertanding di dua tempat, satu di Dun Simpang Jeram N13 dan satu di P161 Pulai, lawan Salih Datuk Arwah Yaham Sadihuddin Ayub di kedua-dua tempat tersebut pada PRU yang ke-14. Suasana PRU 14 berbeza dengan suasana pada hari ini. PRU yang 14, masalah yang kita hadapi pada ketika itu, isu pada masa itu ialah isu fitnah daripada Pakatan Harapan kepada Datuk Seri Najib, ya, pada masa tersebut. Jadi didindangkan di seluruh negara tentang apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib, ya, sehingga seluruh masyarakat cuba menjatuhkan, seluruh rakyat di seluruh negara menjatuhkan Najib, Datuk Seri Najib, dan juga UMNO Barisan Nasional. Yang terpalit juga daripada PAS, sebab PAS telah difitnah menerima isu menerima 90 juta, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat. Jadi pada masa itu payah kita nak bergerak. Ke mana saja kita pergi, orang akan tanya, mana 90 juta? Mana 90 juta pada masa itu? PAS di Johor kalah. Ya. Yang menang di Kelantan dan Terengganu, sebab sentimen masyarakat nak memenangkan parti yang boleh menang. Jadi Kelantan, Terengganu menang. Di lain negara, di tempat-tempat lain, termasuk di Johor, kita kalah. Dan Barisan Nasional juga kalah di sini, menang Pakatan Harapan. PRN ke-15 2022, sentimennya berbeza. Sentimen pada masa itu, Pakatan Harapan baru menjadi kerajaan. Jadi sentimen itu ialah sentimen janji tidak dicapati. Kalau masih ingat pada ketika itu, jadi dalam PRN tersebut, UMNO Barisan Nasional buat pilihan raya awal memandangkan PRN di negeri Melaka mereka menang besar. Jadi mereka bawa ke Johor untuk menguasai DUN pada ketika itu, dan alhamdulillah mereka menang 40 kerusi, 40 kerusi, dan kalah 16 kerusi. Dan PAS kalah di Simpang Jeram dengan majoriti yang lebih baik daripada PRU ke-14. Dan pada kali ini suasananya berbeza, ya. Selepas daripada pilihan raya, PRU yang ke-15 dan diikuti oleh PRN yang ke-15 di negeri-negeri, 6 negeri yang baru saja kita lalui, kita dapati sentimen pada hari ini ialah sentimen penipuan daripada pemimpin-pemimpin kita. Mereka yang menipu untuk berkuasa, cakaplah no Anwar, no DAP, saya tidak akan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim dan DAP, dan saya tak akan bekerjasama dengan Zahid Hamidi, di satu pihak. Akhirnya mereka bersama, ya. Jadi isu dia ialah isu penipuan sebelum pilihan raya, penipuan untuk berkuasa, dan akan terus melakukan penipuan-penipuan untuk kekal berkuasa.
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam suasana PRK di Simpang Jeram ini, seperti mana yang saya kata, suasananya berbeza. Dulu kalau saya jalan tu tak ada lah orang nak sokong, tak ada. Tapi sekarang ni alhamdulillah sambutan dia sungguh memberangsangkan. Kemana saja saya pergi, masyarakat memberikan kata-kata semangat dan motivasi kepada saya, untuk terus, dan mereka berdoa bersama supaya kita boleh menang dalam PRK ini. Dan pada pagi ini, pada petang tadi selepas sembahyang Zuhur, saya telah dilawati oleh saudara Timothy. Timothy ini merupakan konsul daripada Konsul Jeneral Singapura di Johor Bahru. Dia drive daripada Johor Bahru pergi ke Simpang Jeram, jumpa saya di Masjid Sungai Abong. Di halaman masjid, sekadar nak jumpa dan sekadar untuk menyatakan bahawa dia nak kenal siapa kita. Dan ini bukan kali pertama Konsul Jeneral daripada Singapura jumpa ke pimpinan-pimpinan pembangkang. Dia pernah jumpa Pesuruhjaya PAS Johor, iaitu Ustaz Abdullah Husin, dan dia pernah jumpa ahli Dewan Undangan Negeri Maharani Cikgu Aziz, dan pada hari ini dia jumpa saya, sekadar untuk bertukar-tukar pandangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita masuk dengan semangat untuk menang. Bila saya ziarah penduduk di Simpang Jeram 4 hari ini, saya telah jumpa pelbagai lapisan masyarakat, saya telah jumpa pelbagai peringkat masyarakat, saya telah melihat dan saya telah menerima pelbagai bentuk keluhan. Ada yang bercerita tentang, mengeluh tentang masalah-masalah kesihatan, memandangkan saya ini seorang doktor. Ada yang merupakan bekas pesakit-pesakit saya yang pernah mendapatkan rawatan di KPJ Johor. Ada yang mengadu tentang masalah ekonomi yang mereka hadapi, masalah sosial, masalah infrastruktur, banjir yang tidak pernah selesai. Ini semua masalah-masalah yang bukan sekadar tipikal di Simpang Jeram, tetapi masalah yang berlaku di seluruh negara. Seorang pesakit yang saya jumpa pagi tadi, saudara Farhan Fazidin. Farhan umur dia 20 tahun. 20 tahun. Telah sakit selama 5 tahun sejak berusia 15 tahun. Tidak mampu untuk berjalan kerana sakit saraf. Dijaga oleh mak dia, kakak dia, nenek dia yang berusia 85 tahun. Bukan Farhan saya nak jadikan tumpuan. Saya tanya ke mana bapa dia. Dia kata bapa dia meninggal dunia 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Dan beban ditanggung oleh ibu dia. Sebagai seorang doktor, seperti biasalah kita nak tahu sejarah pesakit, sejarah keluarga pesakit. Saya tanya kenapa bapa dia meninggal. Umur berapa bapa dia meninggal? Dia kata bapa dia meninggal umur 50 tahun. Sebab bapa dia meninggal sebab apa? Sebab COVID 2 tahun lepas. Sebab COVID, tuan-tuan. Pada hari ini jumlah rakyat Malaysia yang meninggal sebab COVID lebih daripada 36,000 sejak mula-mula melanda negara kita. 36,000. Dan kisah ni bukan kisah tipikal Farhan, tapi semua mereka yang telah meninggal, meninggalkan keluarga yang perlu ditanggung, yang perlu dicaknakan. Pada ketika itu, masa COVID, kami di barisan hadapan, kita rawat pesakit COVID. Kita tahu betapa kritikalnya masalah COVID pada ketika itu. Hospital penuh, ICU penuh, semua kelengkapan semua telah digunakan. Saya juga terlibat dengan beberapa NGO seperti Khidmat Malaysia, Persatuan Amal Perubatan Ibnu Sina. Walaupun kita sibuk dengan tugasan hakiki kita buat PPE tambahan sebab bekalan PPE tak cukup di seluruh dunia. Kita buat dan kita bagi kepada kita punya frontliners, termasuk pegawai-pegawai keselamatan, doktor-doktor di pusat-pusat kesihatan. Kita bantu. Dan bukan sekadar kita, semua kita. Kalau tuan-tuan masih ingat pada ketika itu, masing-masing berusaha untuk membekalkan PPE kepada mereka yang terlibat di barisan hadapan. Sebab apa? Kritikalnya masalah COVID pada masa itu. Sebab apa?
Kita tahu bahayanya yang akan melanda negara. Dan pada ketika itu, yang memimpin negara ini ialah Perikatan Nasional, yang diketuai oleh abah kita. Tuan-tuan, sebagai pemimpin, perkara yang paling penting dan paling susah untuk kita buat ialah satu buah keputusan yang tidak popular. Dan pada ketika itu, kerajaan terpaksa buat satu keputusan yang apa kita kata, kalau kita telan, mati mak, kalau kita luah, mati bapa. Di antara nyawa rakyat ataupun ekonomi rakyat, mana satu hendak kita pertekankan? Akhirnya kita mengambil keputusan untuk meletakkan nyawa rakyat lebih besar daripada ekonomi rakyat pada ketika itu. Sebab kita tak mahu perkara yang melanda keluarga Farhan Fazidin ini berlaku kepada orang-orang lain. Dan Alhamdulillah, dengan ketegasan kita pada masa itu, kita dapat mengekang peribahkan COVID, dan di antara negara terpantas di dalam mengawalnya, negara terbatas di dalam membekalkan, memastikan rakyat menerima vaksinasi yang diketuai oleh Menteri YBKJ pada ketika itu. Walaupun pada hari ini kita dapati ada setengah pihak mempertikaikan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan sebelum daripada ini. Masa PRN di 6 negeri, beberapa pimpinan politik mempertikaikan kenapa kerajaan membiarkan ekonomi di dalam keadaan merudum pada ketika COVID. Ada mempertikaikan bagaimana kewangan, perancangan penerimaan vaksin oleh YBKJ tidak mengikuti peraturan dan sebagainya. Ini semua, tuan-tuan, adalah perkiraan politik yang tidak mementingkan nyawa rakyat. Sebab itu kita kata, di dalam mana-mana perkara yang berlaku, isu yang berlaku kepada rakyat dan negara, pemimpin perlu melakukan satu keputusan, perlu memberi dan melakukan satu keputusan dengan tegas, dan dia perlu melakukan keputusan tersebut yang akan memberikan manfaat kepada rakyat dan negara. Itu kisah Farhan Fazidin. Saya jumpa juga dengan beberapa peniaga-peniaga, gerai-gerai di sekitar Simpang Jeram ini. Mereka cakap kat saya, "Doktor, pendapatan kami pada hari ini 30% rendah daripada apa yang kami dapat beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu." 30%. Sebab apa? Harga barangan semakin meningkat. Raw material yang diperlukan di dalam menghasilkan produk semakin meningkat. Sama ada suka atau tak suka, dia terpaksa jual dengan harga lebih mahal. Bila itu berlaku, pembeli dah tidak mempunyai kemampuan untuk beli. Akhirnya pendapatan mereka berkurangan 30% daripada apa yang mereka dapat. Ya. Kalau dulu mereka boleh dapat dalam RM2,000 sebulan, kurang 30% dalam 60% tinggal RM1,400 sebagai contoh. Daripada dengan RM1,400 itu, mereka perlu membayar rumah sewa, perlu membayar sewa kita punya installment kereta, ya, dengan bil-bil elektrik, dengan semua keperluan anak-anak dan sebagainya. Kemudian dia tanya pada saya, "Kalau saya pilih doktor, apa doktor boleh buat untuk menghadapi masalah ekonomi ni?" Saya cakap, masalah yang berlaku dekat sini, di Simpang Jeram ini, bukan masalah Simpang Jeram sahaja, tapi masalah yang berlaku di seluruh negeri dan di seluruh negara. Masalahnya kenapa? Kenapa? Kerana pemimpin-pemimpin kita telah menumpukan jalan yang salah di dalam mengatur aturan ekonomi mereka. Mereka telah membuat kesilapan strategi. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai pemimpin yang baik, dia tak akan cerita benda-benda yang lain. Dia perlu fokuskan kepada bagaimana untuk meningkatkan ekonomi negara. Sekiranya mereka meletakkan fokus yang berbeza, kita cari kesalahan-kesalahan pimpinan yang lama, semua kesalahan yang berlaku pada masa-masa yang lalu, difokuskan oleh semua aset dalam negara.
maka hilang fokus kaki tangan kerajaan, ya, kerana hendak mencari kesalahan-kesalahan yang lalu. Padahal semua daripada personel yang kita ada, sekiranya kita fokuskan untuk pergi ke hadapan, maka insya-Allah kita akan pergi ke hadapan. Tapi hilang fokus, kerana fokus kita cerita benda yang lama. Kerajaan yang ada, pemimpin yang negara yang ada pada hari ini, terutamanya PMX kita, setiap hari PMX kata apa? Dalam semua ceramah, daripada mula dia menjadi Perdana Menteri sehingga kepada PRN yang berlaku di 66 negeri, sakau. Di mana sahaja dia berada, dia akan cakap benda yang sama. Kalau saya cakap sakau, tak ada impak apa-apa. Kalau Bazli cakap sakau, tak ada impak apa-apa. Datuk Awang ke, Ustaz Idris, Datuk Idris cakap ke, tak ada impak. Tetapi apabila Perdana Menteri yang memimpin negara bercakap tentang sakau, sedangkan dia mempunyai capabilities untuk menguruskan negara untuk terus ke hadapan, tapi dia cerita benda-benda yang sama, menyebabkan pelaburan di dalam negara, pelabur tidak berminat untuk melabur dalam negara. Jadi akhirnya ekonomi kita pada hari ini, seperti yang dilaporkan dalam beberapa minggu yang lalu, dalam keadaan penyederhanaan 2.9%, ya. Kalau dulu kita kata pengucupan lah 2.9%, ya. Jadi inilah yang berlaku apabila tumpuan di kalangan pemimpin-pemimpin negara silap, ya. Jadi kenapa PRK ini penting? PRK ini penting. Kita tak boleh nak berubah. Ekonomi ini seperti vicious cycle, ya. Kita perlukan seluruh negara, bukan sekadar simpang jeram, tapi seluruh negara. Tetapi apa yang ingin kita sampaikan, satu signal kepada kepimpinan di dalam negara dan rakyat di seluruh negara, bahawa kita tidak bersetuju dengan apa yang telah dilakukan. Sebab itu kami seru kepada mereka yang mengundi di simpang jeram ini dan mereka yang mengundi di Pulai, unjuklah rasa. Tidak kira siapakah kita, sama ada kita bersatu ke, kita PAS ke, kita UMNO ke, kita Pakatan Harapan ke, kita unjukkan rasa demi untuk kepentingan negara. Yang ingin kita inginkan, kerajaan yang ada pada hari ini mendapat signal bahawa mereka perlu kembali mengemudi negara ini dengan cara yang betul dan tidak lagi memandang ke belakang, menghabiskan masa, personal, aset kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah harapan saya. Moga-mogahan sekiranya tuan-tuan yang menonton, sebar-sebarkanlah, share lah TikTok ke, Facebook ke dan sebagainya, untuk kita sama-sama merubah kerajaan pada hari ini kepada yang lebih baik. Dua perkara sebagai seorang pemimpin yang saya tekankan kepada diri saya sendiri, dan saya minta pada tuan-tuan dan puan-puan untuk memikirkan juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini. Hadis Nabi SAW, mana-mana pemimpin yang dalam keadaan dia memimpin, dia menipu rakyat dia, menipu rakyatnya, maka mereka ini tidak akan dapat bau syurga. Hadis riwayat Sahih Muslim, ya. Jadi penting untuk kita memilih pemimpin yang tidak menipu. Sama ada mereka menipu sebelum mendapat kuasa, mereka akan terus menipu untuk mengekalkan kuasa, dan mereka akan menipu ketika mereka berkuasa. Yang kedua, berlaku adillah kepada manusia. Tidak kira di mana mereka berada, siapa mereka, apakah warna kulit mereka, apakah agama mereka, berlaku adillah. Sebagai kerajaan, keadilan itu perlu ditunjukkan, bukan dalam konteks Malaysia. Ditunjukkan bukan sekadar peruntukan diberi kepada mereka yang bersama kita, dan kita tidak mahu beri peruntukan kepada mereka yang membangkang kita. Masalah kita pada hari ini, negeri-negeri yang dikuasai oleh Perikatan Nasional, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, semuanya memberikan keadilan, sama ada mereka wakil rakyat dari kalangan kerajaan ataupun pembangkang, sama rata. Tetapi di negeri-negeri yang bukan dikuasai oleh Perikatan Nasional,
Selepas PRN, baru saja lepas PRN, Negeri Sembilan, Menteri Besar Negeri Sembilan cakap apa? Dia kata kerusi-kerusi yang dimenangi oleh pembangkang, biar pembangkang yang uruskan. Ini tuan-tuan, mentaliti yang tidak boleh kita teruskan. Sekiranya kita hendakkan negara ini maju dan terus ke hadapan, mentaliti tersebut perlulah ditolak. Maka saya seru tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama kami Perikatan Nasional memastikan bahawa negara ini kembali ke landasan yang betul. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan Nasional.